Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufiknya dapat kita bertemu pada malam ni bagi meneruskan perkongsian ilmu berkenaan dengan ilmu qiraat, program anjuran RH Qiraat Center. Dan saya ucapkan selamat datang kepada semua yang dapat bersama pada malam ni, walaupun jarak kita agak berbeza dari segi lokasi masing-masing tempat, jauh-jauh semua, tapi alhamdulillah dengan kemudahan yang Allah Taala bagi pada kita dapatlah sikit sebanyak kita berkongsi ilmu tentang metodologi qiraat 10 yang kita fokus kepada Thariq Thayyibah, dan bagi pembentangan yang qiraat pertamanya kita ambil qiraat Asim. Setelah beberapa minggu sebelum daripada ini kita dah bentangkan bacaan mengikut Thariq Thayyibah riwayat Hafsnya dengan semua jalur-jalur ataupun Thariq bagi riwayat Hafs Thariq Thayyibah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mungkin boleh didalami lagi melalui talaqi dengan syekh-syekh guru asatizah yang mereka juga telah pun mengambil bacaannya daripada guru-guru mereka, insya-Allah. Jadi untuk malam ni kita akan teruskan sambungan daripada pembentangan qiraat metodologi qiraat 10 Thariq Thayyibah qiraat Asim ini. InsyaAllah kita akan masuk kepada riwayat Syu'bah. Hafs tu saya kira dah selesai. Sekarang kita akan mula pula perbincangan bacaan bagi riwayat Syu'bah. Mungkin bagi kita setengahnya dah biasa baca ataupun dah selesai talaqi riwayat Syu'bah, Thariq Syatibi, selesai khatamnya, dan mungkin ada juga yang masih dalam proses talaqi atau mungkin belum lagi. Jadi apa-apa keadaannya, insya-Allah apa yang Ustaz akan kongsikan di sini tentang perbezaan bacaan riwayat Syu'bah ini di antara Thariq Syatibi dengan Thariq Thayyibah. Mudah-mudahan dapat jadikan panduan dan boleh dimahirkan lagi melalui talaqi dengan guru pula lah, insya-Allah. Okey, hari itu Ustaz ada tunjuk buku yang Ustaz akan rujuk untuk pembentangan tentang Thariq Thayyibah riwayat Syu'bah ini. Itu buku disusun oleh Syekh Taufiq Ibrahim Dhamrah. Rasanya ramai yang dapat atau yang ada buku ini. Tu Kak Alina ada buku tu. Samalah dengan Ustaz pun, sama. Tapi kalau yang tak ada boleh download aja daripada internet. Alhamdulillah, seorang yang pemurah yang berkongsi di internet, boleh download je PDF. Sama je ya apa yang ada tercetak ni. Boleh tengok. Jadi dalam slide Ustaz mungkin pembentangan pada malam ini sempat habis semua slide, ataupun slide habis tapi masa panjang lagi. So bila masa panjang lagi Ustaz akan terus ke bukunya lah, direct buku. Dalam keadaan orang panggil masa yang terlalu terhad untuk siapkan betul-betul. So, mohon maaf lah, tak dapat sempurnakan dengan baiklah, andainya gitu. Okey. Okey, qiraat Asim riwayat Syu'bah Thariq At-Thayyibah.
Ini kita tengok Thariq Asy-Syatibiyah. Bagi intro dulu. Thariq Asy-Syatibiyah ini adalah thariq yang masyhur seluruh dunia lah, bukan setakat Malaysia saja. Kita pergi mana-mana negara memang masyhur dengan Thariq Syatibiyah. Dan Imam Syatibi mengambil satu jalan bagi setiap riwayat daripada qiraat 7. Manakala ulama-ulama lain memilih thariq-thariq yang lain sebagaimana dihimpunkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya An-Nash fil Qiraat Al-Ash, jumlahnya 58 buah kitab. Daripada kitab-kitab qiraat mencapai semuanya 980 thariq. Banyaklah thariq-thariqnya. Dan Imam Syatibi ambil satu jalan. Setiap riwayat itu dia ambil satu jalan daripada qiraat 7. Dan kita dah maklumkan sebelum ni, kalau sebut Thariq Syatibiyah, dia hanya terhad kepada 7 qiraat. Itulah yang mulai daripada Nafi' Ibn Katsir sampai kepada Al-Kisai. Jadi setiap riwayat itu Imam Syatibi dia ambil satu thariq, satu jalan, ya, satu jalur. Tapi ulama-ulama yang lain dia pilih thariq-thariq yang lain, dan thariq lain dihimpunkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Azan ni masjid lain pula. Ini banyak masjid. Boleh dengar kan? Tunggu sekejap. Tak dengar? Tak dengar Okey, baik. Okey, terus. Imam Ibnu Al-Jazari dia pilih 2 thariq induk bagi riwayat syubhah. Iaitu thariq Yahya bin Adam, dan daripadanya berpecah kepada 2 thariq. Iaitu Syu'aib bin Ayyub As-Sarifini dan Abu Hamdun At-Tib bin Ismail Al-Zuhali Al-Baudadi. Itu daripada thariq Yahya bin Adam. Thariq yang kedua, macam Hafs lah, ada thariq yang masyhur kan, yang kita dah sebut sebelum ni. Yang belum lagi, mungkin dah pun ambil daripada PDF yang Kak Lina dah share. Thariq masyhur seperti Ubaid As-Sabah dan Am bin As-Sabah. Itu yang Hafs. Ini Syu'bah ada thariq yang masyhurnya Yahya dan Yahya Al-Alimi, dan daripadanya berpecah kepada 2 thariq juga. Okey, maknanya daripada Syu'bah pecah 2. Daripada setiap thariq itu pecah pula 2. Itu yang jadi makin banyak. Dan 2 thariq daripada Yahya Al-Alimi dan pecah pada 2 tu ialah Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Qulai Al-Khayyat Al-Baudadi. Yang kedua Abi Amr Osman bin Ahmad Al-Razzaz Al-Baudadi An-Najashi. Itu daripada Yahya Al-Alimi dan Yahya bin Adam. Okey, ingat yang atas ini pun okeylah dulu. Baik. Okey, ini secara keseluruhan. Dalam kitab tersebut yang Syekh Ibrahim Damrah itu, dalam kitabnya ditunjukkan seperti ini. Maknanya daripada Syu'bah ini ada 76 thariq. Ya, ada 76 thariq. Okey. Jadi yang Hafs tu kita sebut Ibnu Jazari susun 52 thariq kan. Yang Syu'bah ni 76. Daripada Yahya bin Adam ada 58 thariq. Yahya Al-Alimi 18 thariq. Kemudian berpecahlah pada Syu'aib As-Sarifini 38 thariq, kepada Abu Hamdun 20 thariq. Daripadanya turun pula. Itu pecah-pecahan nak tunjuk kepada tuan-tuan semua bagaimana perkembangan thariq-thariq bacaan daripada riwayat Syu'bah tersebut, ya. Dan setiap thariq ini ada bezanya sedikit sebanyaklah antara satu sama lain, ya, setiap thariq ini.
Okey, Ustaz tak baca ke semuanya je lah. Ya. Okey, kitab-kitab yang dikumpulkan dalam kitab An-Nashr oleh Imam Ibnu Al-Jazari mengikut riwayat Syubah. Jadi hasil daripada penelitian, daripada kajian Imam Ibnu Al-Jazari ini, dia himpunkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dan dimasukkan dalam kitabnya An-Nashr. Itu menjadikan torik-torik yang berlainan, ya, berbeza-beza. Yang pertama, Ustaz terpaksa terangkan latar belakang ini supaya tuan-tuan dan puan semua dapat jelas background kepada pengajian kita bila bertalaki riwayat Syubah, Thariq Thayyibah. Sekurang-kurangnya ada background tentang bagaimana perkembangan torik-torik itu, apakah jumlah-jumlah torik-toriknya. Jadi itu penting jugalah yang kita kena tahu. Macam kita bawa kereta lah, sekurang-kurangnya kita kena tahu jugalah macam mana nak isi minyaknya, nak isi angin tayarnya. Bukan bawa aje, pandai bawa aje. Pun ada juga macam tu, tapi sampai juga pada destinasi. Cuma masalahnya bila berlaku sesuatu tu agak susah sikit lah. Okey. Kitab As-Sab'ah Abi Bakr Ahmad bin Musa bin Mujahid. Cuba berarti tahun kewafatan 324 Hijriah. Okey. Imam Ibn Jazari yang dia 800 kan. Ini 324 Hijrah. Kitab As-Sab'ah. Jadi dia masukkan dalam An-Nashr. Kemudian daripada kitab Ar-Rawdah fil Qiraat. Al-Ihda Ashar. Al-Ihda Ashrah. Maknanya 11. Ar-Rawdah fil Qiraat. Qiraat 11. Jadi ini disusun oleh Abi Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Baudadi Al-Maliki. 438 Hijrah. 438 Hijrah. Yang ketiga ialah kitab Al-Ghayah. Disusun oleh Abi Bakr Ahmad bin Husain bin Mahran Al-Asbahani. 381 Hijrah. Kemudian kitab Al-Mujtaba Abil Qasim Abdul Jabbar bin Ahmad bin Umar At-Tarsusi. 420 Hijrah. Ini tahun kewafatan. Dan yang kelimanya kitab At-Taisir fil Qiraat As-Sab'. Yang disusun oleh Abi Amr Osman bin Sa'id Ad-Dani. 444 Hijrah. Yang Ustaz tunjukkan buku, cover buku ini, kitab At-Taisir lah. Ya, kitab At-Taisir. Rasanya banyakkan kita ada kitab ini. Menjadi kitab yang induk juga kepada Imam Syatibi, merujuk kepada kitab ini juga, kitab At-Taisir. Okey. Ustaz tak share ke? Share pun, Ustaz. Nampak tak? Nampak At-Taisir warna coklat. Okey, tak ada sebab ada yang tak nampak. Ustaz dah share, Ustaz dah share. Mungkin yang tak nampak mungkin masalah internet lah tu. Mungkin internet. Okey. Baik. Terusnya yang keenam, Jami' Al-Bayan Abi Amr Osman bin Sa'id Ad-Dani. Dia juga susun kitab nama Jami'ul Bayan, Al-Jami'ul Bayan. Jami'ul Bayan fil Qiraat As-Sab'. Ya, Jami'ul Bayan fil Qiraat As-Sab'. Kemudian kitab At-Tadhkar fil Qiraat Al-Ashr. Ya, disusun oleh Abil Fattah Abdul Wahid bin Al-Husain bin Shita Al-Baudadi. 445 Hijrah. Pun kalau tengok tahun kewafatan mereka ni hampir sama. Dekat-dekat lah, ya. Dekat-dekat terakhir tahun tersebut. Jadi itu yang ke-7, yang ke-8 Al-Jami'. Al-Jami' fil Qiraat Al-Ashr wal Qiraat Al-Amash. Abi Hasan, disusun oleh Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Faris Al-Khayyat Al-Baudadi. 450 Hijrah.
Kemudian yang ke-9 kitab Al-Unwan Abi Tahir Ismail. Abi Tahir Ismail bin Khalaf Al-Ansari Al-Andalusi 455 Hijrah. 455 Hijrah. Ke tahun kewafatannya 455 Hijrah. Yang ke-10 Al-Kamil fil Qiraat Al-Ashr wal Arba'in Az-Zaidah 'alaiha. Al-Kamil fil Qiraat, ini kitab ni, Al-Kamil fil Qiraat Al-Ashr wal Arba'in Az-Zaidah 'alaiha. Sampai 40 qiraat, ya, tambahan kepada yang 10. Kitab disusun oleh Abil Qasim Yusuf bin Ali Al-Jabarah Al-Huzali Al-Maghribi. Wafatnya 465 Hijrah. Yang ke-11 kitab Al-Kafi yang disusun oleh Abi Abdullah Muhammad bin Shuraih bin Ahmad Ar-Ru'aini Al-Ishbili 476 Hijrah. Sekitar 400 semuanya. Yang ke-12 kitab At-Talkhis fil Qiraat Ats-Tsaman. Kitab Qiraat 8. Disusun oleh Abi Ma'syar Abdul Karim At-Tabari Asy-Syafi'i 478 Hijrah. Yang ke-13 kitab Ar-Rawdah disusun oleh Abi Ismail Musa bin Al-Husain bin Ismail bin Musa Al-Mu'addal 480 Hijrah. Juga tahun kewafatannya. Yang ke-14 Al-Mustanir fil Qiraat Al-Ashr yang disusun oleh Abi Tahir Ahmad bin Ali bin Suwar Al-Baghdadi 496 Hijrah. Yang ke-15 Talkhisul Ibarat yang disusun oleh Abi Ali Hasan bin Khalaf bin Balimah Al-Qayrawani 514 Hijrah. Ini yang terkemudian sedikitlah. 514 Hijrah. Kemudian yang ke-16 At-Tajrid li Bughyati Al-Murid fil Qiraati As-Sab'. Disusun oleh Abil Qasim Abdul Rahman bin Abi Bakr ibn Atiq As-Saqli. Ya. Banyak ya kitab-kitab yang Ustaz akan sebut ni, hampir dekat dengan 26. Kita teruskan lagi 26 buah kitab. Yang ke-17 Irsyad Al-Mubtadi wa Tazkirah Al-Mumtahi fil Qiraat Al-Ashr disusun oleh Abil Izz Muhammad bin Al-Husain bin Bundar Al-Qalanisi Al-Wasiti 521 Hijrah. Ini dah masuk peringkat 500 lah, 500 Hijrah. Yang ke-18 Al-Kifayatul Kubra fil Qiraatil Ashr yang disusun oleh Abil Izz Muhammad bin Al-Husain bin Bundar Al-Qalanisi. Yang sama yang tadi Al-Wasiti 521 Hijrah. Yang ke-19 kitab Al-Muwaddih fil Qiraatil Ashr Abi Mansur Muhammad bin Abdul Malik bin Al-Hasan ibnu Khairwan Al-Attar 539 Hijrah. Yang ke-20 kitab Al-Miftah fil Qiraatil Ashr disusun oleh Abi Mansur Muhammad bin Abdul Malik bin Al-Hasan Al-Attar Al-Baghdadi 539 Hijrah. Kitab Al-Miftah. Yang ke-21 Al-Mabhaj fil Qiraati Ats-Tsaman wal Qiraat Ibnu Muhaisin wal A'mash wa Ikhtiyar Khalaf wal Yazidi. Disusun oleh Abi Muhammad Abdullah bin Ali terkenal dengan Sabtul Khayyat Al-Baghdadi 541 Hijrah. Dan begitu juga beliau susun kitab Al-Kifayat fil Qiraati Sitt. Dalam susunan kitab-kitab ada yang susun 7, 8, 6, 11. Ini 6 fil Qiraati Sitt, 6 qiraat. Yang ke-23 Al-Ikhtiyar fil Qiraat. Al-Ikhtiyar fi ikhtilaf al-ashrah al-a'immah al-amsar
Abi Muhammad Abdullah bin Ali yang terkenal dengan Sabtul Khayyat, yang sama yang tadi, 541 Hijrah, 3 kitab yang disusun di situ. Yang ke-24 Al-Misbah Az-Zahir. Al-Misbah Az-Zahir fil Qiraat. Al-Misbah Az-Zahir fil Qiraat Al-Ashr Al-Bawahir Abil Karam Al-Mubarak bin Al-Hasan ibn Fathan Al-Shahrazuri, 550 Hijrah. Yang ke-25 Ghayatul Ikhtisar fil Qiraat Al-Ashr. Ghayatul Ikhtisar fi Qiraat Al-Ashr. Abi Al-Ala Al-Hasan bin Ahmad Al-Attar Al-Hamzani, 569 Hijrah. Dari 569 Hijrah. Kemudian yang ke-26, ini yang ke-26 yang tak asing bagi kita semua, juga dimasukkan dalam kitab An-Nashr oleh Imam Ibnul Jazari, iaitu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, disusun oleh Imam Abi Muhammad Qasim bin Firruh Asy-Syatibi, yang meninggal pada 590 Hijrah. Jadi dengan kitab-kitab yang dihimpunkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari itulah yang menjadikan banyak torik-torik, bacaan-bacaan bagi qiraat-qiraat ataupun bagi riwayat-riwayat tersebut. Ya. Kalau kita tengok dalam jadualnya macam inilah, yang secara berjadual kitab-kitab tadi. Ya, daripada Syu'bah yang kita sebut tadi, 2 tarik yang masyhur baginya Yahya bin Adam dengan Yahya Al-Alimi. Di bawahnya pula ada pecah kepada 2 tarik Syu'aib As-Sarifini dengan Abu Hamdun, bawah Yahya bin Adam. Di bawah Yahya Al-Alimi pula ialah Ibn Khalid dan Ar-Razzaz. Dan di bawah Syu'aib As-Sarifini itulah kitab-kitab yang di bawahnya yang dah disebutkan berapa buah tadi, antaranya Syatibiyah, Taisir dan terusnya lah sampai ke bawah. Okey. Ini ada dalam buku, ya. Kalau tuan-tuan dan puan ada bukunya, senang tengok dalam tu jadualnya. Okey, baik, sekarang kita dah nak masuk kepada slot untuk kita lihat apakah bezanya antara torik-torik yang dihimpun oleh Imam Ibn Jazari dalam kitab Thayyibatun Nashr. Dipecahkan kepada 2 bahagian, 2 kategori di sini, iaitu ada bab usul, ada juga bab farsh. Ya, kita akan lihat Syatibi untuk riwayat Syu'bah dengan Thayyibah ini ada beza 2 perkara ini, usul dengan farsh. Ya, usul ni tak banyak sangatlah yang beza. Yang farsh pun nak kata banyak pun tak juga. Tapi ada beberapa tempat yang beza dengan riwayat dengan Tariq Syatibi. Dalam usul ini Ustaz pecahkan kepada A, B, C, D, E. Cuma yang E itu boleh kategorikan juga sebagai farsh. Ataupun nak kata usul, ada setengah kitab dimasukkan dalam bab usul, ada yang masukkan dalam bab farsh. Jadi Ustaz buat kesimpulan daripada kitab Syekh Ibrahim Damrah. Ustaz bahagikan begini untuk mudah tuan-tuan dan puan faham tentang mad, takbir, imalah, izhar idgham dan hamzah mufrad. Tapi dalam kitab kitab beliau sendiri agak beza sikitlah yang Ustaz pecahkan ini. Dia dalam bab usul dia dalam kitabnya hanya dia datangkan usul secara keseluruhannya, dia pecahkan kepada tentang mat saja, mat kemudian masuk takbir. Imalah diletak dalam bab farshi huruf. Ustaz letak dalam bab usul. Okey, kita tengok sini, senangnya ialah untuk Tariq Syatibi ini, Syatibiyah sebenarnya untuk mat munfasil. Untuk mat munfasil hanya dibaca dengan 4 harakat saja, ya, 4 harakat saja. Itu kalau betul-betul Syatibi, Imam Syatibinya 4 harakat saja. Cuma beliau juga masukkan apa yang ada dalam kitab At-Taisir itu 5 harakat. Maka di sini kita pecahkan yang Syatibi betul-betulnya ialah 4 harakat, manakala
menurut Tariq Thayyibahnya, dia dua wajah, iaitu 4 harakat boleh baca dan 5 harakat pun boleh dibaca. Ya, 4 dengan 5 harakat. Itu mad munfasil. Begitu juga kalau kita tengok mad muttasil pula. Bagi mad muttasil tu ada lebih sikitlah untuk Tariq Thayyibahnya. Kalau Tariq Syatibinya 4 harakat, dan untuk Tariq Thayyibah, tapi mengikut dalam Thayyibah itu mengikut Tariq-Tariqnya tersendiri, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Kita belum perincikan lagi siapa Tariq mana yang 4, Tariq mana yang 5, Tariq mana yang 6. Secara umumnya kita kata Tariq Thayyibah itu untuk mad muttasil 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Faham? Dia ada perinciannya lagi. Nanti itu masuk dalam pembincangan yang akan datang. Empatnya siapa, 5-nya siapa. Sebab tadi kita dah bagi secara backgroundnya, secara latar belakang tentang Syatib, tentang Syu'bah ni kan dia banyak Tariq. Jadi kita akan tengok nanti siapa yang 4, siapa yang 5, siapa yang 6. Okey. Itu mad muttasil. Kemudian dalam bab takbir, dalam bab takbir ini, dalam Syatibi tak ada takbir lah. Kalau kita belajar kiraat lain, kita maklumnya ialah Ibnu Katsir ada takbir. Ya. Tapi dalam Syu'bah, Syatibi tak ada takbir. Haus pun kita dah jumpa je. Haus pun kita dah tengok. Sebelum ni Syatibi pun memang tak ada takbir. Syatibi. Riwayat Haus. Samalah juga. Syu'bah, Tariq Syatibi tak ada. Tapi bila kita pergi kepada Thayyibah, dia ada takbir khas, ada takbir am. Kalau takbir am tu semua surah-surah itu, setiap surah itu dibaca dengan takbir lah. Kalau takbir am. Semua setiap surah daripada Quran. Selain daripada Bara'ah saja, dari start daripada Minal Fatihah, daripada Fatihah tu, Waladhdallin terus dah ada takbir. Allahu Akbar. Jadi setiap akhir surah ada takbir, kecuali masuk surah Taubah tu tak ada takbir. Itu am. Kalau takbir khas tu ada pecah pula kepada akhir surah hingga khatam dan awal surah hingga khatam. Awal surah Asy-Syarh, akhir surah Asy-Syarh. Di situ ada perbezaan tariq pula. Ada yang mengambil akhir surah, ada yang mengambil awal surah. Maksud awal ataupun akhir di situ ialah merujuk kepada surah Asy-Syarh. Ya, surah Asy-Syarh. Okey. Dan itu tentang takbir, ya. Maksudnya boleh faham di situ. Cuma kita kena tengok nanti siapa yang tariq mana sebenarnya, tariq yang betul-betul lah. Kalau sebut Thayyibah tu dia masih umum. Ya. Tariq daripada mana yang baca takbir khas, iaitu awal surah ataupun akhir surah. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, ialah tentang imalah. Mad mufasil muttasil sudah, yang takbir sudah. Imalah pula. Imalah ini dalam buku Syekh Ibrahim Dhabrah itu dia masukkan dalam bab yang kedua, dia sebut al-juz'iyat ataupun termasuk dalam farsh. Maknanya juzuk daripada usul pun boleh dikatakan ataupun dimasukkan dalam sebagai farsh huruf. Jadi Ustaz buat kesimpulan yang ini, Ustaz letak di bawah usul, senang nak faham. Ya, pertama kita lihat tentang imalah. Bermula daripada kalimah bala. Bala ini mana-mana tempatlah dalam Quran. Banyak kalimah bala ada dalam Quran. Bagi Tariq Syatibiyah dibaca dengan fathah saja. Ya, bala hanya dibaca dengan fathah. Bala. Manakala Tariq Thayyibah hanya dibaca dengan Tariq Thayyibah dibaca dua wajah. Fathah pun boleh,
bala. Imalah pun boleh balik. Ya, bala ataupun balik. Dia akan dibaca situ 2 kalilah. Bala ataupun balik. Ya. Tapi mengikut tarik yang mana akan imalah tu, nanti kita akan tengok di bahagian perinciannya. Tarik mana baca imalah. Secara umum, thayyibah akan baca dua wajah di situ. Fathah ataupun imalah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula ialah kalimah ra'a. Kalimah ra'a. Kalimah ra'a ini ada pecahannya ialah pertama jika selepasnya ada huruf berbaris. Selepas ra'a ada kalimah lain depannya ia berbaris, maka bagi Syatibiyah dibaca dengan imalah ra dan hamzah. Satu wajah saja. Re, ra dibaca imalah re, hamzah dibaca imalah e, jadilah re. Ini satu wajah saja. Tapi tarik thayyibah boleh dua. Ra'a boleh baca, re pun boleh baca, tapi mengikut tarik tertentulah. Dalam thayyibah itu mengikut tarik tertentu. Okey, ada tarik yang baca fathah, ada tarik yang baca imalah. Tapi kalau kita katakan kita nak baca tarik thayyibah, tarik thayyibah secara umum macam tu, kita akan baca dua wajahlah, fathah dan imalah. Ya. Ra'a dan re'e. Tapi kalaulah selepasnya ada huruf mati, lepas ra'a tu ada huruf mati. Ra'al qamar misalnya. Ra'al qamar, ra'ash syams. Jadi ada huruf mati, maka Syatibiyah dan Thayyibah di sini akan baca imalah ra dan fathahkan hamzah. Dan hazafkan alif ketika wasal satu wajah saja. Ra imalah re, hamzah baca fathah a, re'al qamar. Ya, re'al qamar. Re'al qamar, re'ash syams, gitu. Ketika wasal. Ya, ketika wasal satu wajah saja. Dan kalau kita waqaf, balik pada yang tadilah. Di mana Imam Syatibi akan baca satu wajah saja, re'e. Kalau thayyibah boleh dua, ra'a dan juga boleh re'e. Seperti yang dah disebutkan tadilah. Ya, kalau ketika waqaf. Kalau wasal macam tadi, hanya ra sahaja diimalahkan. Ya. Okey. Baik, kemudian kalimah ra'a lagi sekiranya selepasnya terdapat dhamir. Ya, ada dhamir pula. Dhamir ada 3 kalimah pada 9 tempat. Iaitu pada kalimah ra'a ka surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-36 dibaca pada tarik Syatibiyahnya ialah dengan imalahkan ra dan hamzah satu wajah. Sama jugalah re'e ka diimalahkan ra dan juga hamzah. Manakala bagi tarik thayyibah dua wajah boleh dibaca dengan fathah dan diimalah. Boleh fathah ra'a ka dan boleh imalah re'e ka. Ini bergantung kepada tarik-tarik tertentu. Tarik-tarik tertentu. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya ialah berkenaan dengan kalimah adraka. Kalau tuan-tuan dan puan dah talaki Syu'bah, ya tahulah ni. Kalimah adraka ini kalimah yang banyak kita jumpa dalam Quran yang dibaca imalah mengikut tarik Syatibi. Satu wajah saja Syatibi. Wa ma adrika mal qari'ah, itu satu je. Okey. Tapi tarik thayyibah dua wajah. Wa ma adraka mal qari'ah fathah. Wa ma adrika mal qari'ah dengan imalah. Baca dua wajah, ya, diulang 2 kalilah di situ. Okey. Seterusnya kalimah dalam surah Yunus ayat yang ke-16.
ayat yang ke-16 surah Yunus ini hanya tempat ini sahaja di mana Syatibi dan Thayyibah sepakat membaca dengan imalah ra dan alif itu satu wajah saja. Adrikum. Adrikum. Ya. Jadi lain daripada itu, ada ra yang kita dah sebutkan tadi. Kalau Syatibi, satu wajah. Kalau Thayyibah, dua wajah. Fathah boleh, imalah pun boleh. Ya, dalam surah Yunus ingat, jangan baca wajah kedua lagi lah untuk Thayyibah dengan fathah. Ya, dibaca dengan hanya dibaca imalah saja. Apa ni? Adrikum. Surah Yunus ayat yang ke-16. Boleh rujuk terus ke surah Yunus. Okey, boleh buka muka surat 210. Ya, saudara puan boleh terus buka muka surat 210. Ustaz cari, kalau cepat jumpa senang sikit bagi tahu. 210. Di situ ayatnya qul law syaa Allah ma talautuhu alaikum wala adrikum bih. Jadi kalau kita talaki Tariq Thayyibah, ingatlah situ satu wajah saja. Ya. Maknanya tak ada dalam Tariq yang dihimpun oleh Thayyibah itu qiraat Tariq yang baca dengan fathah, tak ada. Ha? Dalam kitab-kitab disusunkan tadi sebanyak 26 tadi tak dijumpai. Okey. Yang ke seterusnya, kalimah ini dah tunjuk dah. Okey, yang seterusnya ialah kalimah ya busyra ya. Ya busyra ya. Okey, kalimah ini dalam surah Yusuf ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Bagi Syatibiyah dibaca dengan fathah, manakala bagi Thayyibah dibaca dengan imalah. Okey, dibaca dengan imalah. Ya busyra ya itu dengan fathah, ataupun ya busyri ya itu adalah imalah. Ya busyri ya. Ya busyri ya. Okey, jangan salah imalah, bukan pada ya yang diimalahkan. Ya, pada ra tu. Pada ra. Okey. Baik, seterusnya wana'a. Wana'a ni banyak juga ni. Wana'a bagi surah Isra ayat yang ke-83. Tahu kawan boleh buka surah Al-Isra ayat yang ke-83. Bagi Syatibiyah dibaca imalahkan huruf hamzah. Huruf hamzah diimalahkan wa na e. Wa tu jangan imalah. Wa na e, wa na e. Imalahkan hamzah saja. Wa na e. Tapi Thayyibah dia tiga wajah boleh imalahkan hamzah saja. Wa na e. Imalah nun dan hamzah wa ni e. Fathahkan nun dan hamzah wa na a. Banyak jenis. Wa na e, wa na e, wa ni e, wa na a. Tiga-tiga cara bacaan boleh dalam Tariq Thayyibah. Okey. Yang waw tak ada kena-mengena lah. Waw tu jangan pula datang yang keempat. We ni itu yang ada keempat lah. Yang keempat terus. Orang cakap tiga dia sampai keempat. We ni waw tu tak ada kena-mengena. Nun dengan hamzah saja. Okey. Ini ketika wasal ke ketika waqaf sama saja. Okey. Terusnya dalam surah Fussilat pula. Okey, tadi dalam surah Al-Isra, ini dalam surah Fussilat ayat yang ke-51.
Dalam kalimah ini wana'a bagi Syatibiyah dia fathahkan kedua-dua huruf. Maksudnya kedua-dua huruf itu merujuk kepada huruf nun dengan hamzah lah. Wana'a. Ya, wana'a. Manakala tayyibah pula ialah fathah kedua-dua huruf wana'a. Imalah kedua-dua huruf wani'i. Imalah hamzah saja wana'i. Tayyibah semuanya boleh, ya. Wana'a, wani'i, wana'i. Syatibi fathah kedua-duanya. Itu dalam surah Fussilat. Nak benda sama je, kalimah sama. Surah Isra kalimah wana'a juga, tapi Fussilat pun wana'a juga. Cuma yang Isra, yang Fussilat agak lain sikit, ya, bagi Imam Syatibi. Kemudian kalimah Toha ayat yang ke-58, Syatibiyah baca dengan imalah ketika wakaf sahaja. Suwi. Suwi. Orang kita biasa sebut juga suwi, tapi dia tambah lam di hujungnya. Suwil. Jadi makna lain pula. Ini suwi lain makna. Ketika wakaf saja. Sebab itu kalau kita tengok dalam mushaf tu, dengan mushaf yang pakai Quran Syu'bah, dia tak letak apa-apa simbol lah atas apa ni pada kalimah ini yang menunjukkan kepada bacaan imalah, kerana dia bertanwin. Bila bertanwin tu, jadi dia meraihkan bacaan sambung. Dikhuatirinya kalau letakkan simbol itu nanti sambung pun orang imalah. Jadi kita kena faham konsepnya ialah kalau kita baca kalimah yang bertanwin, yang mana imalahnya hanya berlaku ketika wakaf saja. Okey, ketika wakaf saja. Baik, thayyibah boleh dua. Suwa dengan fathah ataupun dengan imalah suwi, ya, suwi ataupun suwa, boleh dua-dua wajah tersebut bagi tariq thayyibah. Suwa dan suwi. Okey, itu surah Thaha ayat yang ke-58. Kemudian yang ke-8 surah Thaha juga iaitu kalimah a'ma. Kalimah a'ma dibaca dengan Syatibi baca dengan fathah a'ma. Okey, a'ma. Ini ayat 1, 2, 4, ya. Manakala thayyibah dua wajah ketika waqaf. Fathah boleh, a'ma, imalah pun boleh, tapi mengikut tarik masing-masing lah. A'mi, jadi a'ma boleh, a'mi pun boleh. Dua-dua wajah. Ustaz, dalam Quran dia tak tulis apa-apa, dia tak tulis apa-apa tepi tu Ustaz. Ya? Dalam Al-Quran dia hitam. Dia tak merahkan apa-apa lah. Maknanya kita kena itulah kan. Dalam A'ma ni Quran syubah. Syubah tarik apa? Syatibiyah. Yang tak juga. Syatibiyah. Tarik Syatibiyah. Tarik Syatibi memang dia tak letak tanda lah tarik Syatibi sebab dia baca fathah. Ya, sebab dia baca fathah. Tarik thayyibah pun tengoklah, mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau tak ada tu dia merujuk kepada fathah. Sebab dia boleh dua. Kalau ada tu dia merujuk kepada bacaan imalah, tapi dia berdasar pada tarik-tarik tertentu yang baca dengan imalah. Ya, amin. Yang ke-9 kalimah sudah. Kalimah sudah surah Al-Qiyamah ayat yang ke-36. Kita tengok surah Al-Qiyamah. Ya, 36 ayatnya. Syatibi baca imalah ketika wakaf sahaja. Sudi. Ya, sudi. Manakala thayyibah dibaca dengan dua wajah. Dua wajah boleh. Iaitu dengan imalah boleh. Sudi dan fathah pun boleh. Sudah. Ya, sudah boleh, sudi pun boleh. Muka surat 578 dia rujuk di situ ayat simbol ayat sabul insan wa yutraka sudah. Okey, 578. Okey.
Okey, di sini kalau kita baca syubah ayat sabul insanu an yutraka sudah, boleh juga baca yutraka sude dengan imalah. Okey, habis. Yang imalah dah selesai di situ. Itu yang saya kongsikan tentang imalah. Terusnya kita masuk tentang izhar dan idgham. Nampaknya kena masuk dalam bahasa Arab lepas ni. Okey, izhar dan idgham. Sebab tukang yang cari muka surat dah tak ada sini. Susah sikit. Izhar dan idgham bagi kalimah irkam ma'ana surah Hud ayat yang ke-42, surah Hud ayat 42 pada juzuk yang ke-12 ini. Imam Syatibiyah bacanya dengan idgham, irkam ma'ana, ya, irkam ma'ana, masukkan ba dalam mim. Bagi Tariq Thayyibah pula dibaca dengan dua wajah, iaitu ini ketika kita baca wasalah, kalau berhenti lain cerita. Okey, dua wajahnya izhar boleh. Bila izhar kita tahulah di sini kalau nak izharkan kita kena bunyikan ba, qalqalahkan ba. Irkab. Irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Dan kalau idgham macam Syatibiyah tadi, irkam ma'ana, ya. Irkam ma'ana. Okey. Terusnya ialah kalimah Yasin wal Quranil Hakim. Yasin ayat 1 kita nak sambung dengan ayat yang kedua. Yasin wal Quranil Hakim. Syatibiyah baca dengan idgham. Yasin wal Quran. Manakala Thayyibahnya bacaannya ialah dibaca dengan dua wajah, idgham boleh, izhar pun boleh. Idgham boleh, izhar pun boleh. Izhar tu macam Hafs lah. Okey, macam Hafs. Yasin wal Quran Hakim. Itu izhar. Apa nak idgham macam tadi, Yasin wal Quran. Macam Syatibi. Okey. Sama jugalah nun wal qalami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Syatibi baca dengan idgham nun wal qalami. Masa nak idgham tu kita tekanlah. Nun tu belum tekan lagi. Bila nak masuk waw tu kita tekan. Nun wal qalami. Thayyibah pula boleh dua wajah, idgham boleh, izhar pun boleh. Ya, idgham boleh macam tadi, izhar pun boleh macam Hafs dan Tariq Syatibi. Nun wal qalami. Okey, itu bab idgham. Yang ketiganya lagi ialah tentang surah Al-Haqqah yang ayat 28 kita sambung ke 29. Maliyah halaka. Ya, Maliyah halaka. Bagi Syatibiyah kita boleh baca dua wajah. Pertama boleh izhar. Yang kedua boleh idgham. Izhar boleh, idgham pun boleh. Okey. Kalau kita izhar, kita saktahlah. Maliyah halaka. Kita saktah kalau kita izhar. Tapi kalau kita idgham, maliyah halaka. Tak ada saktah lagi lah. Maliyah halaka. Manakala Thayyibah ni tiga wajah boleh kita buat. Dia boleh baca dengan izhar macam tadi. Dia boleh juga baca dengan idgham seperti yang dah dijelaskan, dan ada tariq yang mana dua wajah. Ya, dua wajah mengikut tariq-tariq tertentu. Maknanya yang tariq tu, yang satu tariq izhar saja, yang satu tariq tu idgham saja. Okey, yang satu tariq lagi tu dua-dua boleh. Tapi gabungan kesemuanya kita akan baca izhar ataupun idgham jelah. Gabungan semua tariq tu kita akan baca izhar dengan idgham. Sebab benda yang sama je. Benda yang sama. Yang poin yang ketiga tu sama juga dengan nombor 1 dan nombor 2. Nah, ceritanya dalam satu tariq itu, mengikut tariq itu, dua-dua dia boleh. Ya.
Tapi kalau Syatibi tu memang jelas, Syatibi tu dia boleh terus boleh baca dua wajah, dan wajah izhar itu lebih muqaddam lah dalam Tariq Syatibi, iaitu dengan izhar dan saktah. Okey. Okey. Baik, terusnya ialah yalhas dzalika. Banyak juga perbincangan tentang idgham ini. Yalhas dzalika. Ini merujuk kepada surah Al-A'raf ayat yang ke-176. 176. Bagi Syu'bah, Tariq Syatibiyah satu wajah saja kena baca idgham. Yalhadzalik. Masuk terus ke dalam dal. Yalhadzalik. Ya, manakala Tariq Tayyibah boleh dua wajah. Itu pun mengikut Tariq tertentu. Tariq tertentu. Satunya idgham yalhadzalik, dan satu lagi baca dengan izhar. Ya, mengikut Tariq tertentu. Yalhadzalik. Kalau katakan izhar itu, jangan lupalah kita kena pastikan makhraj huruf sa settle dulu. Yalhas, baru sebut dzalik. Yalhas dzalik. Okey, selesaikan sa, yalhas dzalik. Yalhas dzalik. Okey, tak boleh nak laju-laju sangatlah. Kalau laju-laju sangat nanti takut jadi idgham pula. Yalhas dzalik. Jadi tak sempat nak settlekan sa terus masuk dal. Jadi itu tak kena, ya. Yalhas dzalik. Yalhaz dzalik. Idgham yalhaz dzalik. Izhar. Okey, yang terakhirnya tentang izhar idgham ini ialah, Ustaz sempat habis sampai sini saja, tapi tak apa, kita sambung dengan yang Arab pula sekejap lagi. Kalimah nakhluqukum dalam surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. Syatibiyah dengan Tayyibah. Tengok, Syatibiyah baca dengan idgham kamil. Idgham kamil. Maknanya qaf tu masukkan dalam kaf secara sempurna. Nakhluqukum. Tak ada langsung qaf. Nakhluqukum. Ya. Itu idgham kamil. Nakhluqukum. Manakala Tayyibah, Tayyibah boleh dua wajah, iaitu idgham kamil macam tadi, nakhluqukum, dan boleh juga baca dengan dengan naqis. Maknanya yang pertama idgham kamil saja. Yang kedua boleh dua wajah, idgham kamil pun boleh, idgham naqis pun boleh, merujuk kepada tariq-tariq tertentu. Ya, kalau naqis kita kena pergi lalu dulu qaf, nakhluq, pergi qaf dulu, nakhluqukum. Nakhluqukum, pergi qaf, hanya letak di makhraj dia sekejap, kemudian terus sebut huruf kaf. Nakhluqukum. Okey. Baik. Okey, baik. Ini Ustaz bolehlah tengok. Ini Ustaz masukkan dalam hamzah mufrad, tapi nak letak di farsh pun ia juga. Ya. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Hamzah mufrad ni merujuk kepada hamzah yang tunggal sebenarnya. Okey, tapi bila Ustaz melihat kepada di sini ada beza sikit antara bacaan Syu'bah riwayat Tariq Syatibi dengan Syu'bah Tariq Tayyibah. Bagi Tariq Syatibi, yang ini dalam Qurannya ditulis arjih, tak adalah hamzah. Tak ada hamzah. Okey. Tapi bagi bacaan Syu'bah, boleh baca seperti mana Syatibi tadi. Arjih, arjih, matikan ha, arjih. Dan juga ada yang baca dengan masukkan hamzah tu satu, kemudian matikan hamzah, arji, dan ha tu pula baris depan, hu, arji, hu. Hu tak boleh nak panjangkan. Okey. Hu tak berlaku silah lah pada hu ni, arji, hu. Itu tengok surah Al-A'raf muka surat 164, tak boleh buat catatan di situlah. Okey. Baik.
Okey, ini Ustaz tutup dulu ini. Ustaz terpaksa pindah ke buku yang Arab. Itu sempat sampai situ. Ustaz susun. Okey, nanti Ustaz tunjuk yang Arab. Tapi senang je. Dalam bahasa Arab pun senang, kita boleh faham kalau kita baca apa ni, boleh nampak perbezaan. Apa Ustaz share sekarang ni. Okey. Jadi dalam susunan ini dia masukkan yang apa yang Ustaz dah bentangkan tadi. Seperti bala tu kita dah ceritakan. Jadi kita tak tengok yang tu. Kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Surah Al-Baqarah 97 dan 98. Dalam muka surat 15, tuan puan boleh buka muka surat 15. Kalimah Jibril dan juga kalimah apa ni, dia ada dua tempat ada dua tempat, 97.1, 98.1. Di Jibril 97. Kalau 98 Wajibril. Itu Hafs. Syu'bahnya menurut Syatibi dibaca Jabrail. Li Jabraila, li Jabraila, wa Jabraila. Maknanya ada hamzah tu satu. Itu beza dengan Hafs. Sebab Hafs baca dengan ya, li Jibril, wa Jibril, wa Jibril. Jadi tak ada hamzah. Bagi Syu'bah ada hamzah. Mengikut Tariq Syatibi ada hamzah, cuma tak ada ya. Li Jabraila, wa Jabraila. Okey. Tapi kalau untuk Tayyibah boleh dua wajah. Boleh kita nak letak ya, li Jabraila, wa Jabraila. Dan boleh juga dibaca tanpa huruf ya seperti tadilah. Mengikut tarik-tarik tertentu dalam Tayyibah itu yang baca sedemikian. Dibaca tanpa huruf ya. Li Jabraila wa Jabraila. Okey. Baik, seterusnya ialah berkenaan dengan kalimah fani'imma dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-281. Kita tengok fani'immahi. Ya, fani'immahi. Muka suratnya ialah 44. Sorry, 271. Muka surat 46. 46 itu betul sadaqati fa ni'mahi. Muka surat 46. Dan dalam surah An-Nisa pun sama, ni'imma, yang tu fa ni'imma. Surah An-Nisa ayat 58 dibaca bagi Tariq Syatibi boleh baca dua wajah. Boleh baca dua wajah, iaitu pertama kita boleh baca ikhtilas. Ikhtilas kita dah pernah sebut sebelum ni apa makna ikhtilas. Ataupun boleh matikan huruf ain. Maknanya ikhtilaskan huruf ain itu bunyikan sedikit aja huruf ain. Dia disebut sebagai 2/3 harakah. Fa ni'ma, fa ni'ma. Dia nampak laju sikitlah. Ni'ma. Yang mendengar tu mungkin dia akan ragu-ragu sedikit, kata ini nak kata berbaris, nak kata hidup tak hidup, nak kata mati pun tak mati. Jadi macam ikhtilah lah tu. Okey. Yang pertama. Yang kedua, mati terus ain. Fa ni'ma. Mati terus ain. Fa ni'ma. Ni'ma. Tapi matikan ain tu satu. Mim yang sadu tu. Jangan lupa. Dengun. Fa ni'ma. Ni'ma. Okey. Mengikut Tariq Tayyibah boleh tiga cara. Pertama, iskan, matikan fa ni'ma macam tadi, ataupun ikhtilas fa ni'ma. Okey, ikhtilas.
Yang ketiga, dua-dua wajah dibaca. Mati dan juga ikhtilas. Okey. Dua-dua wajah. Baik. Kemudian yang keempat. Dalam susunan sinilah. Sebenarnya baru nombor 3. Kalimah ridwanahu surah Al-Ma'idah. Ya, surah Al-Ma'idah. Boleh tengok surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16. Okey, ayat yang ke-16. Dibaca dalam Tariq Syatibinya ialah ridwanah. 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 Bagi Tariq Thayyibah boleh dibaca dengan wajahain. Boleh ridwanahu ataupun rudwanahu berdasar kepada Tariq masing-masing, ya. Okey, ridwanahu atau rudwanahu. Itu dalam muka surat 110. Ya, 110. Kemudian lam takun surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ke-23 bagi Syatibi di sini dibaca dengan huruf ta. Lam ta. Lam takun. Lam takun. Tapi bagi Thayyibah boleh dua cara. Kita nak baca dengan ta boleh lam takun ataupun nak baca dengan ya lam yakun. Lam yakun. Okey. Kemudian kalimah yang berikutnya tu dah cerita annaha idza. Surah Al-An'am ayat yang ke 109. 109. Annaha idza dibaca dalam Tariq Syatibi. Dua wajah, kita boleh baca dengan fathah huruf hamzah. Annaha boleh, ataupun dengan kasrahkan huruf hamzah. Innaha boleh dua-dua wajah. Ya. Annaha boleh, innaha pun boleh. Manakala bagi Thayyibah, annaha boleh, innaha pun boleh, dan ada juga dua-dua pun boleh. Annaha, innaha. Cuma dalam bila kita talaki ataupun kita baca, tak ada sebut tadi kan. Kita akan baca ialah dua kalilah, fathah kemudian kasrah. Okey, teorinya lain kan. Nampak situ 3, bila baca tu jadi 2 je. Okey. Kemudian Adz-Dzakaraini An'am 134 Al-Ana surah Yunus 51 dan 91. Allah Yunus 59 dan 6 ayat 59. Hamzah wasal, hamzatul wasl. Hamzatul wasalnya berada di mana? Hamzah wasalnya berada selepas hamzah ni. Ini hamzah qata'. Okey. Yang ni alif ni sebenarnya hamzah wasal tu. Tapi dalam Quran kita tak nampaklah. Biasanya hamzah wasal kan ada kepala sad. Tapi dalam Quran dia hilangkan terus sad. Kerana di sini dia baca dengan wajah ibdalkan. Hamzah wasal menjadi mad. Menjadi alif lah. Kenapa dipilih alif? Kerana sebelumnya baris atas. Maka bila ditukarkan alif, jadi panjangkan dia 6 harakat. Adz-Dzakaraini. Ya. Al-Ana pun samalah. Al-Ana. Allah pun sama. Allah. Okey. Dalam Tariq Syatibi, dua wajah ini, wajah ibdal. Tadi kita panggil wajah ibdal. Ibdal tu maknanya tukarkan itu jadi ini. Dan boleh dibaca juga dengan tashil.
ahadzakaraini, ahal ana, ahallah. Dua wajah boleh dibaca untuk tarik Syatibi. Manakala bagi tarik Thayyibah, ada tarik yang baca ibdal saja, ada tarik yang baca tashil saja, ada tarik yang baca dua-dua wajah pun. Dua-dua wajah boleh tashil atau boleh ibdal ataupun boleh tashil, ya, dua wajah. Okey, seterusnya tadi Arjih dah cerita Bai Asin. Bai Asin. Bai Asin surah Al-A'raf ini 165. Bagi Syatibi dua wajah. Baisin boleh, bai asin pun boleh, ya, macam yang ada ditulis dalam mushaf. Baisin, bai asin. Itu bagi Syatibi. Bagi Thayyibah ada tiga lah. Baisin boleh, bai asin pun ada, dan ada tarik yang dua-dua wajah macam Syatibi tadi, ya, dua-dua wajah. Kemudian ialah hadzalika Roma. Roma saya tak jelaskan tadi, ya. Roma ini dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-17. Al-Anfal ayat ke-17, Syatibi baca imalahkan huruf mim. Imalahkan mim. Satu wajah saja. Jadi dibaca dengan Romi, ya, Romi. Ro tak ada kena-mengena lah, mim je. Romi. Dan Thayyibah baca dua wajah. Imalah boleh Romi, dan Fathah pun boleh Roma, ya, mengikut tarik-tarik tertentu. Roma ataupun Romi. Ini selesai. Watakuna yang ke-14 dalam buku ini. Watakuna dalam surah Yunus ayat yang ke-78. Watakuna. Imam Syatibi baca dengan ta. Watakuna. Manakala Thayyibah baca dua wajah. Watakuna dengan ta. Wayakuna dengan ya. Ini dipanggil farsi. Farsi. Ada perubahan-perubahan huruf, ada perubahan baris. Okey. Ini selesai. Kemudian la ta'manuna, ya, la ta'manuna. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-11, bagaimana kita nak baca Tarik Syatibi, Syu'bah. Semua kita dah tahu. Okey. Syatibi di sini bacanya dengan raum dan ismam. Sama yang kita dah praktis lah. Raum dan ismam. Raum tu kita bunyikan 2/3. Sorry, 1/3. Bunyi sedikit. Raum bunyi sedikit, dan ismam tu isyaratkan dengan munculkan bibir mulut untuk menunjukkan huruf di situ sudah dihilangkan, iaitu nun yang berbaris dhammah. So kalau kita nak baca raum, la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Jadi nun tu kita dengar tak berapa clear lah, sebab dia raum. Jadi kalau kita baca Quran, kita baca apa-apa qiraat, kalau tempat itu tak ada dibincangkan, okey baca dengan raum boleh, gini pun boleh, tak disebut pun. Macam tu bermakna bacanya kena sempurna setiap baris yang kita baca tu 100% lah. Jelas semua. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Itu jelas, ya. Jangan menyambar-nyambar, bacaan secara menyambar, tak clear bunyi baris tu. Okey, kalau ismam, la ta'manna ala Yusuf, la ta'manna ala Yusuf. Okey, itu ismam yang dah makruf rasanya, dibaca begitu. Bagi Thayyibah 3 wajah. Boleh raum saja, ada tarik yang ismam saja, ada tarik yang dua-dua wajah ada. Dia macam Syatibi kita, dua-dua wajah. Okey. Kemudian yang ni yang ke-19 dalam susunan ini. Ladni, surah Al-Kahfi ayat yang ke
76. 76. Bagi Imam Syatibi, dia matikan huruf dal. Matikan dal. Lad. Itu matilah tu. Ya, lad. Lepas matikan dal, ismamkan dia. Lad. Kemudian muncung. Kemudian nun tak ada sabdu. Ni. Okey. Lad kita munculkan. Lepas tu tarik ni. Lad ni. Lad ni. Dengan kalau tak adalah muncul tu lama nak macam berdengung tu. Sebab dia tak ada dengung dari situ. Ya, tak ada dengung. Jadi teruskan saja. Dengan sukun dal. Ya. Kemudian dalam thayyibah pula boleh dua wajah macam tadi, satu pun boleh, iaitu matikan dal beserta ismam dan ikhtilas. Ikhtilas kita dhammahkan huruf dal. Ladni, 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 itu dah hidupkanlah dal. Hidupkannya tu dengan baris dhammah. Ladni. Okey. Itu thayyibah ya, boleh dua wajah. Kalau Syatibi tu satu wajah saja. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah radman ituni. Surah Al-Kahfi ayat 95 kalau kita nak sambung dengan ayat 96. Ya. Surah Al-Kahfi. Boleh tengok dalam muka surat 303. Ini agak itu sikit. Perbincangannya kena parti betul-betul. Muka surat 303 ya. 303. Ayat 95 nak sambung ke 96. Yang ini kalau kita baca Syatibi baca dengan hamzah wasal. Syatibi baca dengan hamzah wasal. Kalau kita tengok dalam Quran Hafs kita, itu hamzah qata. Ya. Atuni itu hamzah qata. Sekarang ini hamzah wasal. Dibaca hamzah wasal. Dan bila kita baca dengan hamzah wasal, nak mulakan dia, kita akan mula dengan ituni. Ya. Ituni. Kalau mulalah. Bagi tarik thayyibah dua wajah, dibaca dengan hamzah qata dan dibaca dengan hamzah wasal. Kalau hamzah qata macam tadilah, atuni. Hamzah qata. Kalau hamzah wasal, ituni. Dua-dua wajah boleh dibaca ya, untuk tarik thayyibah bagi surah Al-Kahfi ayat 95 96. Okey, sikit lagi. Yang ke-21 yang tadi qatuni dalam ayat 96 tu qatuni yang bawah dia tu lagi ya, dia sambung lagi tu. Dibaca dalam tarik Syatibinya dua wajah seperti Hafs. Hafs membaca atuni itu seperti Hafs. Yang kedua hamzah sakinah. Ya, hamzah sakinah qala tuni. Qala tuni, matikan hamzah kalau ketika kita baca dengan sambung. Mana tarik thayyibah itu dibaca dengan hamzah sakinah. Macam tadi qala tuni ataupun seperti Hafs qala atuni ataupun dua-dua wajah. Boleh dengan hamzah mati qala tuni ataupun dengan seperti Hafs qala atuni. Qala atuni. Okey, itu dalam surah Al-Kahfi ayat 96.
Okey, ke seterusnya. Sikit lagi kita ambil. Kaf ha ya ain sad. Surah Maryam dalam bacaan Thariq Syatibi dipanjangkan ain 6 ataupun 4. 6 ataupun 4. Manakala bagi Thayyibah dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, Thayyibah bolehlah 2. Kalau Syatibi kita tak jumpa dibaca dengan 2 harakat untuk surah-surah yang sebagai pembuka surah, duduk di awal surah. Jadi kalau 2 kaf ha ya ain sad. Sekejap je lah. Ain sad. Okey. Kemudian tasaqat. Surah Maryam ayat 25. Syatibi baca dengan huruf ta. Thayyibah baca 2 wajah. Dengan ta boleh, tasaqat ataupun dengan ya pun boleh. Yasaqat. Okey, itu surah Maryam ayat yang ke-25. Kemudian yang seterusnya nombor dalam buku ni nombor 26. Kenapa Ustaz tak cerita tadi? Dah sebut dah sebut yang Ustaz tinggal tu suwa a'ma, dia dah sebut dah. Juyu bihinna ni dalam surah An-Nur ayat yang ke-31 dibaca bagi Syatibinya dengan dhammahkan jim. Juyu bihinna. Thayyibah baca dhammahkan jim. Yang kedua boleh kasrahkan jim, jiyu bihinna. Dua-dua wajah ada dalam Thariq Thayyibah. Juyu bihinna dan jiyu bihinna. Okey, itu surah An-Nur 31 ayat. Kemudian firqin, punya dibincangkan juga dalam Syu'bah ini kalimah firqin surah Asy-Syu'ara yang terkenal dalam bacaan kita Hafs hanya dibaca dengan 2 wajah. Pertama tafkhim ra, firqin. Yang kedua kita tarkikkan ra, firqin. Kena bezalah bunyinya. Yang kita cakap aja tebal tebal, firqin. Tipis ya, firqin. Lain bunyinya. Bagi tahu tebal baca tipis, bagi tahu tipis baca tebal. Anda tengok situ. Itu Thariq Syatibi dua-dua bacaan tu boleh. Ya, dua-dua wajah. Ini kerana bincangan di sini adalah kerana terdapatnya huruf isti'la qaf itu selepas ra. Ya, ra pula mati. Qaf itu pula isti'la cuma dia baris bawah. Itu yang jadi panjang sikit. Kalau baris atas itu senang cerita, dah sepakat baca tebalkan ra. Ini kerana qafnya baris di bawah, maka ada hujah masing-masing. Ini kata baca tebal kerana dia melihat kepada huruf isti'la. Tak nak bincang pasal baris. Yang penting ia isti'la. Manakala yang baca dengan tipis, dia melihat kepada betul huruf isti'la, cuma dia dah baris bawah. Jadi agak panggil kena baca dengan tipis lah. Power dia kurang sikit, seolahnya macam tu. Okey, seterusnya surah An-Naml. Bagi Thayyibah, firqin itu dibaca dengan tafkhim. Dibaca dengan tafkhim, ada Thariq yang baca dengan tafkhim, ada yang baca dengan tarqib. Mengikut Thariq tertentu, ya. Okey, yang ke seterusnya taf'alun dibaca dengan Thariq Thayyibah, Thariq Syatibi baca dengan ta, taf'alun. Bagi Thayyibah, taf'alun pun betul, yaf'alun pun betul. Ya, ada dalam Thariqnya. Okey. Yang seterusnya tarau. Tarau dalam surah Al-Ankabut. Dibaca dalam Thariq Syatibinya dengan ta, tarau. Bagi Thayyibah 2 wajah boleh. Dengan ta boleh, tarau. Dengan ya pun boleh, yarau. Okey, jadi itu boleh buat catatanlah dalam surah Al-Ankabut, ya, surah Al-Ankabut. Okay, boleh rujuk di situ. Ayat 19. Okey, seterusnya banyak lagi bina habis page ni, sikit lagi. Yakhisimun ini dalam surah Yasin
bacaan Syatibi baca dengan baris atas huruf kha, ya kha, ya khasimun, ya khasimun. Dari pada tarik thayyibah dua wajah, boleh fathah ya khasimun dan boleh juga kasrahkan apa ni? Ya. Bukan ya tu kha, ya khisimun, ya khisimun. Okey, Syatibi baca dengan fathah ya kha. Bagi thayyibah ya kha boleh, ya khi pun boleh. Itu ada silapan sikit. Okey. Yang akhir sekali untuk malam ni, yardahu surah Az-Zumar ayat yang ke-20, ayat yang ke-7 surah Az-Zumar dibaca dalam tarik Syatibinya dengan dhammahkan ha. Yardahu, thayyibah dhammahkan ha boleh, matikan ha pun boleh. Yardah. Yardah. Itu cari dalam surah Az-Zumar. Dua-dua wajah boleh bagi tarik thayyibah. Okey, baik. Ada banyak lagi tempat-tempat yang dibincangkan di sini yang berbeza dengan tarik Syatibi. InsyaAllah nanti kita sambung balik. Mungkin pertemuan akan datang tu akan selesai dan kita akan detailkan pula. Kalau sempat Ustaz tulis dalam Melayu, alhamdulillah. Kalau tak sempat kena tunjuk ini juga. Ini banyak ni. Ini kita akan tunjuk nanti tarik yang khusus lah. Mengikut siapa, Abi Amr Osman bin Said Ad-Dani, bagaimana track dia. Track dalam bacaan syu'bahnya macam mana, tempat ni baca macam mana, ada disenaraikan di sini. Ya. Okey, alhamdulillah. Baik, setakat itu saja untuk malam ni. InsyaAllah. Semoga apa yang dikongsikan malam ni sedikit sebanyak dapat tambahkan pengetahuan tentang apa-apaan berkenaan dengan cara bacaan syu'bah tarik thayyibah. Syu'bah tarik thayyibah. Nampaknya ada wajah-wajah yang makin banyaklah daripada Syatibi itu. Ya. Okey. Baik, insya-Allah jumpa pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam, Ustaz.